सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam program Tarbiyat Online, di mana pada minggu yang lepas saya telah menyampaikan berkenaan dengan wujud Tuhan yang dipersembahkan, yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW kepada dunia. Bahawa satu wujud Tuhan yang diajarkan oleh Islam dan oleh Rasulullah SAW adalah wujud Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang sentiasa menjawab doa-doa hamba-hambanya apabila sang hamba itu berdoa kepadanya, apabila hamba itu meminta kepadanya. Itulah wujud Tuhan yang dipersembahkan, yang diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW kepada dunia. Dan ini merupakan satu faedah yang sangat besar kepada umat manusia yang tidak ditawarkan, yang tidak diajarkan oleh agama-agama yang lain selain daripada Islam. Dan minggu lepas juga saya dah berjanji bahawa pada minggu ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, berkenaan dengan masa-masa dan waktu-waktu tertentu yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW, di mana apabila kita berdoa pada waktu-waktu itu, maka Allah Ta'ala tidak akan menolak doa-doa kita. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semoga kita tahu, dengan kita mengetahui waktu-waktu itu, kita akan lebih meningkatkan lagi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya pergi sebelum saya kongsikan waktu-waktu tertentu itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, suka saya kongsi bersama kita semua berkenaan dengan satu ayat. Dan ayat ini hendaklah kita memahaminya dengan betul. Jangan sampai kita menjadi seperti manusia yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Jadi ayat ini daripada surah Yunus ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna 'anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah
Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Saya ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat daripada surah Yunus ayat yang ke-13, di mana yang bermaksud, dan apabila kesusahan menimpa manusia, dia berseru kepada kami. Dia berseru, kita sebagai manusia, kita berseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berbaring pada sisinya atau dalam keadaan duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami singkirkan darinya kesusahannya itu, maka berlalulah dia seolah-olah dia tidak pernah berseru kepada kami untuk menyingkirkan kesusahan yang telah menimpanya. Demikianlah dinampakkan indah bagi orang-orang yang melampaui batas itu apa yang mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita semua bahawa, dan kita berdoa kepada Allah Taala semoga kita tidak jadi seperti manusia yang digambarkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Apabila kesusahan, kesulitan, kegelisahan itu menimpa seseorang ataupun menimpa kita, kita mula berseru, kita mula meminta kepada Allah Taala. Tetapi setelah Allah Taala menjauhkan segala kesulitan kita, segala kegelisahan kita, segala kesusahan kita, kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kita berlalu seolah-olah kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyingkirkan segala kesusahan, kesulitan dan kegelisahan kita itu. Jadi kita jangan jadi seperti manusia seperti itu. Sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam apapun keadaan, susah, senang, suka, duka, kita tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana minggu lepas pun saya dah beritahukan bahawa dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita senang, hendaklah kita banyak ataupun meningkatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan jadi seperti orang yang digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat ni. Saya ulang dari surah Yunus ayat yang ke-13, di mana Allah Ta'ala menggambarkan ada manusia, ada jenis manusia yang apabila kesusahan menimpa mereka, mereka berseru kepada kami, iaitu berseru kepada Allah Ta'ala untuk menyingkirkan segala kesulitan itu dalam keadaan mereka berbaring, duduk, berdiri, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Tetapi setelah Allah Ta'ala menjauhkan, menyingkirkan segala kesulitan mereka, segala kegelisahan mereka, segala kesedihan mereka itu, mereka lupa yang padahal mereka tadinya berdoa kepada Allah Ta'ala ketika mereka susah. Tapi setelah mereka mengecapi kesenangan, setelah kesusahan dan kesulitan itu dijauhkan oleh Allah Ta'ala, mereka berlalu seolah-olah mereka tidak pernah berseru kepada Allah Ta'ala, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi kita jangan jadi orang ataupun manusia seperti itu. Sebaliknya, seperti mana saya katakan tadi, dalam apapun keadaan, susah, senang, suka ataupun duka, kita tetap bersujud kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, menjatuhkan diri kita di haribaan Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di sini suka saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu nasihat Hazrat Masih Maud SAW. Kerana apa? Apabila kita dah berdoa kepada Allah Ta'ala, hasil daripada doa itu akan menimbulkan ketekunan, kerajinan dan kesabaran di dalam diri kita. Inilah yang diajarkan oleh Hazrat Masih Maud SAW kepada kita semua di dalam salah satu buku tulisan beliau, Barkatul Doa, di mana beliau bersabda, faedah yang kita dapat dari berdoa ialah bahawa doa dapat membangkitkan dan menumbuhkan kesabaran dan ketekunan, kesabaran dan kerajinan pada kita. Bila waktu melakukan doa itu hanya ada satu fikiran yang terlintas dalam hati, iaitu kekuasaan, kebesaran serta kudrat ilahi. Jadi dalam kita berdoa itu, yang terlintas di dalam fikiran kita, yang terlintas di dalam hati kita, bahawa kita sedang berdoa kepada wujud yang maha berkuasa, yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai kudrat, iaitu wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berkuasa
menjauhkan segala kesulitan kita, dia berkuasa untuk menjawab doa-doa kita, dia berkuasa memberikan kemudahan dan kegembiraan kepada kita. Dan inilah wujud yang diajarkan oleh Islam. Dan Hazrat Masih Maud SAW bersabda di sini bahawa apabila kita berdoa, kita melakukan doa itu hanya dengan kita menimbulkan satu fikiran dalam diri kita bahawa kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar serta kudrat ilahi. Fikiran seperti inilah yang akan mengalahkan dan mengatasi fikiran-fikiran yang menimbulkan kegelisahan dalam hati sanubari kita dan menumbuhkan kesabaran dan ketekunan pada manusia. Keadaan jiwa serta fikiran seperti ini merupakan natijah yang biasa timbul daripada ibadah ataupun yang biasa ataupun yang wajar dari ibadah itu. Ketika hanya wujud dan kebesaran Tuhanlah yang timbul di dalam fikiran orang yang melakukan ibadat tersebut, inilah yang dikatakan pengabulan suatu doa. Jadi apabila telah timbul di dalam diri kita, dalam fikiran kita bahawa Tuhan itu merupakan Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar, yang mempunyai kudrat-kudratnya, yang mempunyai kekuasaan-kekuasaannya, di situlah yang dikatakan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi inilah nasihat Hazrat Masih Maud SAW kepada kita semua, dan faedah yang kita perolehi daripada kita berdoa seperti mana Hazrat Masih Maud SAW sabdakan tadi, bahawa dia ini akan menumbuhkan satu ketekunan di dalam diri kita, satu kesabaran di dalam diri kita, mengajar kita untuk kita sabar dan membuatkan kita senantiasa rajin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah rahsia daripada pengabulan doa kita. Kita tanamkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri kita, dan dengan doa akan membuatkan dan menjadikan seseorang itu sabar menanti jawapan daripada Allah Taala dan sentiasa tekun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus ingat bahawa kalau kita berdoa saja, itu pun tidak akan mendatangkan faedah kepada kita kalau kita tidak ada usaha ataupun kita tidak ada perancangan. Jadi perancangan ataupun rencana dan doa dia berjalan beriringan. Tanpa doa kita hanya membuat rencana saja, itu pun tidak akan membuahkan hasil. Begitu juga tanpa rencana kita hanya berdoa saja, itu pun tidak akan membuahkan hasil. Jadi kita hendaklah faham perkara ini, bahawa apabila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, sebelum itu kita dah mempunyai satu perancangan. Kemudian dengan perancangan itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu mengabulkan perancangan ataupun rencana-rencana yang telah kita rancang itu. Hendaknya kita selalu ingat bahawa rencana dan doa selalu berjalan beriringan. Seseorang harus merencanakan sesuatu, kemudian berdoa dengan hati yang teguh, kerana perkara tersebut akan menarik kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita merencanakan sesuatu, kemudian kita berdoa, dan berdoa dengan diiringi dengan hati yang teguh kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa seperti itu, perancangan seperti itu akan menarik kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat penting bagi kita untuk membuat satu rencana dan mengambil langkah-langkah yang teguh yang disertai dengan doa terhadap sesuatu. Jadi macam tadilah saya katakan, kita dah membuat satu perancangan, kita mula mengatur langkah yang teguh, kemudian kita iringi doa-doa rencana-rencana kita itu dengan doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa seperti itu akan menarik kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Hazrat Masih Maud SAW, beliau sentiasa menasihatkan kepada kita semua, dan beliau bersabda bahawa berdoa tanpa adanya rencana adalah satu perkara yang keliru. Dan doa dari orang yang seperti itu akan dikembalikan lagi kepadanya, kerana berdoa tanpa tidak memiliki rencana ataupun perancangan bertentangan dengan hukum ataupun peraturan-peraturan Allah Ta'ala.
Jadi sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua bahawa apabila kita nak berdoa, kita harus mempunyai satu perancangan. Apabila perancangan dan doa itu beriringan berjalan, maka ianya akan menarik kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita panjatkan di hadapan Allah Taala akan kabulkan doa-doa kita, insya-Allah. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kalau kita melihat wujud suci Rasulullah SAW, beliau pun dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, sebelum itu pun beliau dah mempunyai satu perancangan bahawa beliau hendak, kerana beliau dah melihat keadaan orang-orang Arab waktu itu, bagaimana mereka tenggelam di dalam kesesatan, bagaimana mereka tenggelam di dalam kejahilan. Jadi Rasulullah SAW merancang suatu perkara. Jadi beliau merancang supaya, apa rancangan beliau? Untuk merubah keadaan mereka yang tadinya tenggelam di dalam kesesatan, yang tadinya tenggelam di dalam kejahilan. Itu perancangan beliau. Dan di samping beliau merancang itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasilnya kita dapat melihat satu perubahan yang sangat luar biasa yang telah terjadi di dalam diri orang-orang bangsa Arab waktu itu, yang akhirnya telah natijah daripada doa dan perancangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW telah menarik mereka untuk menerima Islam, telah menarik mereka untuk meyakini Tuhan Yang Maha Esa, telah menarik hati-hati mereka untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, dan telah menarik hati mereka untuk menerima pengutusan Rasulullah SAW. Sebab itulah dalam hal yang berkaitan ini, Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam buku yang sama, dalam Barkatul Doa, beliau menulis berkenaan dengan Rasulullah SAW dan natijah daripada pengabulan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sabda beliau? Beliau menuliskan di sini, satu perkara yang ajaib telah terjadi di padang pasir tanah Arab yang gersang, ialah ratusan ribu manusia yang mati telah hidup kembali dalam waktu yang singkat. Jadi beliau terangkan lagi, mati yang hidup kembali itu apa yang mati. Beliau menerangkan di sini, mereka yang telah mati rohaninya dari generasi ke generasi telah hidup kembali dan menjadi orang-orang yang berakhlak suci dan soleh. Yang buta telah mulai melihat, yang tuli dan bisu telah mulai mendengar dan menerangkan kebenaran-kebenaran ilahi. Revolusi rohani yang hebat seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah mata melihatnya dan belum pernah telinga mendengarnya. Apakah kamu semua tahu? Apakah penyebabnya? Penyebab semua itu tidak lain adalah doa yang dipanjatkan oleh seorang fanafila di kegelapan malam yang menggemparkan seluruh dunia. Doa-doa yang menggegarkan arsy ilahi dan membangkitkan revolusi yang demikian dahsyat sehingga tak seorang pun mampu menghubungkannya dengan seorang yang buta huruf seperti Rasulullah SAW. Jadi doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW yang diiringi dengan rancangan ataupun rencana yang beliau atur, supaya dengan rencana dan doa itu dapat merubah keadaan kehidupan umat manusia pada waktu itu. Natijahnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkannya dan menjadikan orang-orang yang tadinya tenggelam dalam kesesatan dan kejahilan menjadi orang-orang yang hidup rohaninya, yang tadi mati rohaninya menjadi hidup rohaninya, yang tadi tidak melihat, mereka tidak melihat nur Allah Ta'ala, mereka tidak melihat kekuasaan Allah Ta'ala, mereka tidak melihat ketauhidan Allah Ta'ala. Dengan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, natijahnya mata yang buta tadi, mata rohani mereka yang buta tadi telah dapat melihat, hati mereka yang tertutup tadi telah dapat terbuka, dan akhirnya mereka yang telah menerima pengutusan Rasulullah SAW dan mereka yang menjadi natijah daripada hasil daripada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, menjadikan orang-orang tadi ataupun mereka yang menerima Rasulullah SAW tadi menjadi orang-orang yang di mana Allah Ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala reda kepada mereka dan mereka reda kepada
Allah Ta'ala. Jadi ini natijah daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Satu revolusi yang sangat dahsyat. Doa beliau sallallahu alaihi wasallam telah menggegarkan arasy ilahi, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa beliau, dan bukan sekadar mengabulkan saja, telah memberikan, telah mengurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang telah menciptakan satu revolusi di dalam kehidupan mereka, yang mana mereka menjadi orang-orang yang fanafillah, mereka menjadi orang-orang yang larut di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini natijah daripada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW sendiri melihat menjadi saksi pengabulan doa yang dipanjatkan oleh beliau. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita masa-masa tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, dan masa-masa itu hendaklah kita perbanyakkan doa-doa kita dan kita meningkatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka juga saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita berdoa, kadang-kadang kita hanya mementingkan diri kita. Kita berdoa untuk diri kita saja. Tidak. Kita jangan begitu. Dalam berdoa ni pun ada adab-adabnya. Ada peraturan-peraturannya. Pertama, apabila kita hendak mula berdoa, hendaklah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian kita ikuti dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita ikuti dengan bacaan durud ataupun selawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan keturunan beliau. Kemudian kita berdoa untuk sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Jadi ini turutan-turutan doa yang harus kita panjatkan. Jangan kita hanya terus berdoa untuk diri kita saja. Sebaliknya kita hendaklah memuji kebesaran Allah Taala, membaca surah Al-Fatihah, membaca durud ataupun selawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keturunan beliau, kemudian untuk para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian untuk Hazrat Masih Maud alaihi wasallam, begitu juga untuk keturunan-keturunan beliau dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian kita doakan untuk Hazrat Khalifatul Masih, kemudian kita doakan untuk mereka-mereka yang mewakafkan diri mereka di jalan Allah Taala, petugas-petugas yang bertugas mengkhidmati agama Islam ini di seluruh dunia. Akhir sekali barulah kita berdoa untuk diri kita. Jadi inilah turutan-turutan yang harus kita lakukan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita dengan keteguhan hati sentiasa dapat menciptakan satu keadaan yang sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita berdoa, kita ciptakan satu keadaan yang memang kita dapat menarik kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala serta kurnia-kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila doa yang kita panjatkan seperti itu, di mana di dalam diri kita timbul satu perasaan di mana kita sedang berdoa kepada wujud yang maha berkuasa, yang maha menjawab doa-doa kita, maka dengan doa seperti itulah akan menarik kurnia dan kasih sayang Allah Ta'ala, dan seterusnya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita sama-sama mendengar waktu-waktu pengabulan doa yang disabdakan ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, apabila kita memulakan hari kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kadang-kadang orang memulakan harinya dengan solat fajar ataupun solat subuh. Tetapi kita sebagai orang-orang yang memang kita telah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Tuhan, ciptakan satu perubahan suci di dalam diri kita. Seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bangun di tengah malam, di waktu malam terakhir, mengerjakan solat dan berdoa kepada Engkau berikan taufik juga kepada kami untuk dapat mengamalkan sunnah suci Rasulullah SAW ini, iaitu kita mulakan hari kita dengan solat tahajud. Kerana Rasulullah SAW
memberitahukan kepada kita semua bahawa Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam, iaitu pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku tunaikan permintaannya. Barang siapa yang memohon keampunan dariku, maka aku akan mengampunkannya. Jadi waktu yang paling afdal, di mana Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, di antaranya adalah waktu kita mengerjakan solat tahajud. Solat tahajud itu merupakan waktu di mana Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam, iaitu pada sepertiga malam. Dan waktu itu adalah merupakan waktu di mana seseorang itu mengerjakan solat tahajud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi bahawa waktu azan, waktu azan, kalau kita berdoa, betul, selepas kita mendengar azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka doa-doa kita itu juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Hazrat Sahal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ada dua waktu di mana doa tidak ditolak. Yang pertama waktu azan, yang kedua waktu berperang, ketika mana menghadapi serangan yang sangat dahsyat dari pihak musuh. Jadi dua waktu ini Rasulullah SAW beritahukan waktu itu Allah Ta'ala mengabulkan doa seseorang itu apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, di antara waktu azan dan iqamat, doa tidak pernah ditolak. Seseorang bertanya, doa apa yang perlu dibaca ketika itu? Beliau SAW bersabda, berdoalah untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi di sini kita dapat satu pelajaran di mana Rasulullah SAW bersabda, di antara waktu azan dan iqamat, di antara waktu azan dan iqamat, doa tidak pernah ditolak. Setelah azan, kita biasa mengerjakan solat nafal 2 rakaat. Di waktu itulah kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita buang masa bercerita dengan orang lain. Sambil kita menunggu nak iqamat, sambil kita menunggu imam nak sampai, kita isi waktu kita itu dengan berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan solat nafal 2 rakaat. Dan waktu itu doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahawa di antara keadaan-keadaan yang dikabulkan doa secara khusus, salah satunya ialah ketika kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu itu juga kita begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Kemudian banyak lagi tuan-tuan dan puan sekalian, waktu-waktu tertentu di mana setelah kita selesai membaca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian doa orang yang dizalimi, doa orang yang dizalimi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengabulkan doa orang seperti itu. Seperti mana kita dizalimi, hak-hak kita dirampas. Kita sebagai orang Islam tetapi hak kita dirampas. Kita orang-orang yang dizalimi. Maka doa-doa kita itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda bahawa di antara doa orang yang dizalimi dan Allah Ta'ala tidak ada hijab, tidak ada penghalangnya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan kita dizalimi, maka doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, banyak lagi tuan-tuan, tapi saya kerana waktu yang sangat mendesak, jadi saya sampaikan yang terakhir, bahawa mendoakan seseorang yang tidak berada di sisi kita dengan penuh tumpuan dan semangat juga dikabulkan secara khusus oleh Allah Ta'ala. Kalau kita doakan untuk saudara kita yang jauh, tidak ada di sisi kita, doa kita itu akan dikabulkan, mendapat satu tempat yang khusus di sisi Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Di mana Rasulullah SAW bersabda bahawa doa yang paling cepat dikabulkan ialah doa seseorang yang mendoakan untuk saudaranya dalam keadaan dia berjauhan dengan saudaranya. Jadi inilah beberapa waktu dan keadaan di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, di mana waktu-waktu ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui waktu-waktu ini, kita akan lebih banyak meningkatkan doa-doa kita kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semua, dalam apapun keadaan, susah, senang, duka ataupun gembira, kita tetap sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan doa yang kita panjatkan itu akan menarik kasih sayang Allah Taala, dan seterusnya Allah Taala mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammadin, salli ala Nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala Nabiyyina, salli ala Muhammadin, salli ala Habibina, salli ala salli ala Rahimina, salli